Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan 3 akan membincangkan topik berkenaan dengan kepentingan pengurusan kepada organisasi. Istilah pengurusan mempunyai berbagai-bagai tahrif, seperti seorang pelopor iaitu Mary Parker Follett mentakrifkan pengurusan sebagai satu seni dalam melakukan kerja melalui sumbangan kepada orang lain. Malah, Harold Kons pula mentakrifkan pengurusan sebagai satu seni dalam melakukan kerja melalui dan bersama orang lain di dalam suatu kumpulan yang sengaja diadakan. Selain itu, ia juga dapat ditakrifkan sebagai satu proses perancangan, pengelolaan, pengarahan dan kawalan terhadap usaha-usaha ahli organisasi dan penggunaan sumber-sumber organisasi yang lain dalam usaha untuk mendapatkan matlamat yang telah ditetapkan. Ia juga merupakan satu proses melakukan kerja dan menyempurnakan kerja melalui fungsi-fungsi pengurusan secara fitrah melalui dan bersama orang lain dalam usaha mencapai objektif secara berkesan. Definisi pengurusan pentadbiran sekolah. Pentadbiran dan pengurusan sekolah merupakan satu aspek penting yang perlu diberi perhatian. Kerana menurut kajian-kajian yang telah dijalankan di Malaysia, pemboleh ubah pengurusan seperti kepimpinan guru besar adalah pengaruh utama dalam menentukan kualiti pendidikan dan pencapaian akademik. Menurut Peter F. Drucker, pengurusan ialah satu proses sosial dibentuk untuk mendapatkan kerjasama, penyertaan dan penglibatan ahli-ahli dalam organisasi untuk mencapai sesuatu matlamat atau objektif yang paling berkesan. Tanpa pengurusan yang cekap, proses pengeluaran tidak dapat berjalan lancar dan juga tidak dapat menyempurnakan kehidupan manusia. Dalam konteks pentadbiran yang baik amat dihargai oleh sesuatu masyarakat. Jabatan Pendidikan Sekolah tidak terlepas mewujudkan pentadbiran yang sihat. Kita seharusnya mengetahui cara-cara untuk mewujudkan konsep tersebut. Sebagaimana kita fahami, pendidikan sebagai ejen sosialisasi dan penyampaian warisan budaya dapat memberi faedah-faedah ekonomi yang membolehkan individu-individu menikmati kehidupan yang baik. Sistem pendidikan di Malaysia disedia oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Pendidikan Malaysia didapati dari sekolah tanggungan kerajaan, sekolah swasta atau sekolah sendiri. Sistem pendidikan dipusatkan terutamanya bagi sekolah rendah dan sekolah menengah. Setiap kementerian dan jabatan yang terdapat di dalam organisasi awam sudah pastinya mempunyai visi dan misinya tersendiri untuk dicapai dalam jangka panjang dan pendek. Berikut merupakan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh KPM. Visi: pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Bagi misi, melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara. Tugas-tugas pentadbiran. Di Malaysia, istilah pentadbiran menitik beratkan kepada perkhidmatan dan bukannya kepada keuntungan. Definisi pentadbiran pendidikan ialah pengendalian, matlamat dan kualiti ataupun boleh dikatakan kepada mutu. Menurut Al Grigg dan Al Wirik, tugas-tugas pentadbiran diselaraskan sebagai post-doc. Dipanggil sebagai P untuk planning, O for organisation, S for staffing, D for directing, CO for coordinating, R for reporting dan B for budgeting. Menurut Clark, 4 lagi tugas pentadbiran ialah komunikasi, berhubung awam, penilaian dan membuat keputusan. Juga merumuskan fungsi pentadbiran bertumpu kepada mengubal dan menjelaskan falsafah, matlamat dan polisi organisasi. Membentuk struktur formal atau tidak formal dalam menggunakan sumber-sumber manusia dan lain-lain dengan cekap, penyerahan, autoriti dan perkongsian tanggungjawab. Merancang untuk membuat jangkaan dan menyelesaikan perubahan-perubahan dalam matlamat dan polisi. Mengekal komunikasi yang berkesan antara individu di dalam organisasi dan juga luar organisasi.
menyediakan polisi yang meluas tentang keperluan-keperluan personal, kecekapan, standard kaki tangan, polisi latihan, gaji dan lain-lain. Mendapatkan sumber-sumber kewangan dan menjelaskan polisi penggunaan dan perbelanjaan wang. Secara amnya, fungsi-fungsi pentadbiran pendidikan adalah membuat keputusan tentang apa yang hendak dilaksanakan, membentuk perancangan menurut matlamat yang telah ditentukan, mengurus peruntukan sumber-sumber manusia dan kewangan, mengadakan faktor-faktor motivasi yang boleh mendorong kaki tangan, mengadakan kerja berkumpulan untuk meningkatkan semangat, membuat penilaian antara prestasi sebenar dengan prestasi yang diharapkan supaya kelemahan dan penyelesaian dapat diatasi. Secara umumnya, pengurusan pendidikan di sekolah disokong oleh struktur pentadbiran yang lengkap dan mempunyai fungsi yang lain atau dipanggil komplementari. Pengurusan pendidikan istimewa kerana ia merupakan aspek yang sangat penting dalam proses pembinaan generasi. Pengurusan pendidikan juga dikaitkan dengan kualiti pendidikan, di mana ia diukur dengan kualiti generasi baru yang dihasilkan. Indikator kualiti itu berkait rapat dengan keupayaan Kementerian Pendidikan, Jabatan Pendidikan, sekolah dan bilik darjah yang akan melahirkan generasi pelajar memiliki kualiti akhlak dan diri yang cemerlang. Peranan guru besar organisasi pendidikan. Peranan dan tanggungjawab guru besar sebagai pengurus sebuah organisasi pendidikan ialah memahami dan mengetahui secara mendalam tentang falsafah pendidikan negara yang terjemah dalam falsafah pendidikan sekolahnya, termasuk membimbing, menyedar dan menyelia guru-guru di bawahnya secocok dengan falsafah dan matlamat pendidikan tersebut. Peranan guru dalam institusi pendidikan. Guru mempunyai peranan yang sangat besar dalam mendidik murid-murid sejajar dengan falsafah pendidikan negara. Sebagai pendidik, guru-guru seharusnya menguasai pelbagai kemahiran, iaitu yang pertama, mempertingkatkan lagi potensi pelajar-pelajar dalam proses pembelajaran. Yang kedua, berfikir ke arah mewujudkan pemikiran yang literal, iaitu yang bersikap positif, kreatif dan inovatif. Poin ketiga adalah merancang ke arah mewujudkan sistem penyampaian yang berkesan. Dan keempat, kemahiran mengajar, iaitu dapat menggabungkan aspek-aspek teori, pedagogi dan teknologi pendidikan untuk diintegrasikan dalam pengajaran. Dan terakhir adalah menilai supaya dapat membuat analisis dan diagnosis terhadap pencapaian pelajar dan hubung kait dengan objektif pembelajaran. Kesimpulan, pengurusan merujuk kepada proses pencapaian matlamat mengikut cara yang berkesan dan cekap melalui fungsi perancangan, pengorganisasian, kepimpinan dan pengawalan ke atas semua-semua organisasi. 4 fungsi asas pengurusan iaitu perancangan, pengorganisasian, kepimpinan dan pengawalan. Keempat-empat fungsi ini sangat penting dalam aspek pengurusan. Maka seharusnya setiap organisasi seperti organisasi pendidikan melaksanakan fungsi-fungsi tersebut, melaksanakan matlamat dalam pendidikan di negara ini.